Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja anda berada, alhamdulillah hari ini hari Sabtu 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 16 Oktober 2021. Sampai ke saat ini, sampai ke hari inilah kita masih diberi peluang untuk bersama dalam tadabbur Al-Quran. Dan ayat ini hari ini sangat menarik ya, berhubung dengan teguran Allah kepada Nabi supaya tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan. Dan sifat ini adalah sifat yang menjadi fitrah manusia dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa-apa kita nak cepat. Ini kita nak bincang hari ini tentang sifat al-ajalah. Sifat terburu-buru ataupun orang Kelantan kata sifat belorak tak tentu kalu. Belorak tak tentu kalu ni jadi menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan apabila tidak diuruskan dengan baik. Jadi ayat yang kita nak petik hari ini, sebenarnya kita dah berhenti sampai ayat 15. Jadi hari ini bermula ayat 16. Ayat 16 dan beberapa ayat selepasnya lah. Bergantung kepada kesempatan masa yang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Itu ayat 16 hingga ayat 23. Jadi ada dua tajuk di sini. Tajuk pertama berhubungan dengan larangan segera membaca ayat yang disampaikan oleh Jibril sebelum selesai ianya dibacakan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau, la ni la nahiyah. La dengan maksud janganlah engkau ya Muhammad disebabkan mahu cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu, lalu kamu menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan. Maknanya jangan gerakkan lidahmu dengan membacakan wahyu yang disampaikan sebelum selesai disampaikan. Jadi yang kita nak fokus di sini hari ini tentang kalimah lita'jala bih, untuk segera. Kemudian Allah Ta'ala beri jaminan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu dalam dadamu, iaitu menjadikan kamu boleh ingat ayat Quran yang telah kamu dengar daripada Jibril yang kamu baca itu. Maksudnya dijadikan Nabi dapat ingat. Wa qur'anah, dan kami juga yang menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacakannya, kami itu ialah Jibril. Allah Ta'ala yang tugaskan Jibril untuk turunkan wahyu ini. Jadi apabila kami ini pihak Jibril itu membacakannya, fattabi' Qur'anah, maka ikutlah
ikutlah bacaan itu. Di sini sekali lagi kita nak tadabbur pada kalimah fattabi, ikut. Nabi disuruh ikut apa yang Jibril bacakan. Summa inna alaina bayanah. Kemudian menjadi urusan kamilah untuk menjelaskan menjelaskan kandungan ayat-ayat Quran yang perlukan kepada penjelasan seterusnya. Itu tajuk pertama. Tajuk kedua, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedarlah wahai orang yang lalai, sekali-kali tidak begitu. Ini kembali kepada sikap asal manusia yang kufur kepada hari kiamat. Mereka itu sebenarnya lebih mencintai yang segera. Al-ajilah. Sekali lagi kita bertemu kalimah ajilah, segera. Sifat terburu-buru, tergopoh-gapah, belorak tak tentu kalu ni ada pada manusia sehingga Allah Ta'ala sifatkan dunia ni al-ajilah. Al-ajilah, perkara yang segera. Apa yang segera itu? Dunia. Dan disebabkan cintakan dunia yang bersifat segera, wa tadharunal akhirah, lalu kamu membiarkan. Tadharuna mana tatrukuna, meninggalkan, tak mempedulikan akhirat. Maksudnya tidak berbuat persiapan bekal untuk ke akhirat sana. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beberapa wajah pada hari itu, pada hari kiamat nanti berseri-seri ni wajah orang beriman. Ini masuk tajuk yang ketiga dalam ayat ni. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah dia melihat. Dia melihat. Ini ada perbincangan antara ulama ahli sunnah dengan Mu'tazilah tentang isu ru'yatullah, melihat Allah di akhirat nanti. Itu daripada ayat 22-23. Baik, kita lihat ayat 16 tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala biha. Ayat ni ada persamaan dengan ayat dalam surah Taha. Sama saja. Dari segi perintahnya. Itu muka surat 320. 320. Ayat 114. Ya, atas sekali itu. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wala ta'jal bil Quran. Wala ta'jal bil Quran, janganlah engkau ya Muhammad tergesa-gesa. Jangan terburu-buru membacakan Al-Quran sebelum min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum selesai dibacakan oleh malaikat Jibril kepadamu. Maknanya kena tunggu dia baca perhabis dulu. Biar dia selesai baca barulah kamu ikut. Nabi buat begitu sebenarnya bukan apa, sebab Nabi bimbang, dia terlupa. Tapi Allah Ta'ala dah beri jaminan bahawasanya ayat Quran yang dibacakan oleh Jibril, Nabi tak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kendaki. Lupalah. Lupa tu tak ada masalah. Nanti Jibril akan datang balik untuk diulang semula ayat tu supaya Nabi boleh terus ingat. Tapi ini adab. Kena faham, ini adalah adab. Bagaimana ayat ini? Sama ada ayat 114 surah Taha, ayat 16 surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala mahu mendidik nabinya dengan suatu adab. Kita semua ni adalah suatu makhluk yang terikat dengan nilai-nilai adab. Agama mengajar kita adab. Sampaikan baca Quran pun ada adab, ada hukum, ada peraturan, ada caranya, ada disiplinnya. Begitu juga ketika Nabi SAW menerima wahyu daripada Jibril, Allah Ta'ala mengajar adabnya, iaitu dengar dahulu, bila selesai Jibril baca barulah boleh ikut. Apabila selesai, ada yang minta saya on kamera, sebenarnya kamera dah on dah. Mungkin masalah pada tempat puan, tak nampak. Kamera saya dah on dah. Baik. Ini masalah adab. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Nabi adab ketika membaca Al-Quran. Begitu juga apabila kita belajar. Bila kita belajar Quran dengan guru ke Al-Quran, kalau pelajar tu peringkat awal, dia tak boleh nak follow, nak ikut ayat tu secara lengkap. Kalau ayat tu panjang memang tak boleh lah. Maka perlu dibaca 2-3 ayat. Ataupun kalau pelajar tu dah boleh mengenal huruf, ayat tu dibaca kalau boleh habiskan dululah. Contohnya kalau kita baca ayat tadi, Fata'alallahul malikul haqq. Okey, habis. Kemudian ikut. Sebab itu proses
belajar. Adapun yang Jibril bacakan kepada Nabi ini proses untuk turunkan wahyu, untuk sampaikan wahyu. Adapun Nabi secara khusus Allah Ta'ala dah beri jaminan, Nabi dengar sekali saja Nabi dah ingat. Nabi dengar sekali Nabi dah ingat. Baik, sekarang ni kita nak tengok pada perkataan lita'jalabih untuk kita kaitkan dengan kehidupan kita. Bukan sahaja dalam bab baca Quran. Nabi SAW tak dibenarkan untuk terus baca sebelum selesai Jibril baca. Dalam banyak persoalan kehidupan, kita manusia ni lebih kepada sifat nak cepat, tak sabar, terburu-buru, tergopoh gapah, berlogak, apa-apa itu sifat kita. Baik, itu fitrah. Kita lihat ayat ni. Ayat ni dalam, ini bukan tajuk tentang gopoh dalam baca Quran, tentang gopoh tu secara umum. Sebab bila kita tengok kalimah ni, kita nak tadabbur pada kalimah tu, walaupun keluar pada konteks perbincangan asal ayat, tapi kita nak luaskan skop dia. Baik, kita lihat dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, muka surat 325. Tentang sifat gopoh, sifat terburu-buru. Orang Kelantan dia kata berlorak, demo ni berlorak nak gimban, dia lorak cepat-cepat ni. Lorak-lorak ni maknanya nak cepat, bukan lorak bahasa daerah. Orang Kelantan ada lorak dia, Kedah lorak dia. Dalam bahasa Kelantan lorak tu mana nak cepat, terburu-buru. Baik, kita lihat ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia ni diciptakan dengan tabiat terburu-buru. Terburu-buru. Kena sebut dengan betul-betul. Kadang-kadang orang Cina dia tak boleh sebut R. Dia kata awak ni kenapa dulu mahu ke mana, terbulu-bulu ni. Terbulu-bulu. Kita kata bukan terbulu-bulu, terburu-buru dengan R. Orang Kelantan, mu ni lorak nak ke mana ni? Itu tabiat manusia. Allah Ta'ala beritahu manusia diciptakan secara fitrahnya tabiat terburu-buru dalam segala hal. Ini betul, realitinya berlaku begitu. Kita ada jalan raya, tengok kereta depan kita slow, geramnya aku, kenapa kereta ni? Pemandu kereta ni dah tak makan nasi ke hari ni? Slow je. Sebab kita nak cepat. Nak cepat itu sebenarnya fitrah manusia. Ada tempat yang nak cepat itu dipuji, ada tempat dicela. Dalam konteks baca Quran sebelum selesai Jibril wahyukan, perbuatan itu sebenarnya tidak tepat dengan kehendak Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tegur, la tuharrik, jangan engkau ya Muhammad segera menggerakkan lidah kamu. Dari segi adabnya kena tunggu dia selesai baca dulu. Dalam beberapa perkara kita memang disuruh bersegera, tapi ada adabnya. Ada setengah perkara tidak boleh kita cepat. Baik. Secara fitrahnya begitu. Manusia ni ajal, terburu-buru. Ayat ni sebenarnya adalah sebagai tambahan kepada sikap buruk orang-orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelumnya dan selepasnya. Apabila mereka melihat sesuatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi, lalu mereka menjadikannya sebagai huzwan, sebagai ejek-ejekan. Lalu mereka berkata, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, adakah orang macam ni yang telah mencaci Tuhanmu? Ini sindiran orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Lalu mereka minta supaya disegerakan azab. Kita lihat ayat selepasnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka kerana dengan tabiat terburu-buru tu nak cepat tadi, mereka tanya bilakah berlakunya janji azab itu? Allahu Akbar. Sepatutnya mereka ambil sedikit masa untuk fikir tentang kebenaran dakwah yang Nabi bawa, bukannya minta supaya disegerakan. Kita pun sama juga, kita manusia ni, ya Allah, kita inilah kelemahan kita. Kadang-kadang bila seseorang terbuat salah, kita geram sakit hati, ya Allah, bila dia nenek mati. Kita seolah-olah mengharapkan orang yang buat perkara yang salah, tak betul tu segera mati. Padahal kalau kita mendoakan kebaikan, dia dapat petunjuk, dapat hidayah, berubah jadi baik, maka itu yang lebih baik daripada kita terburu-buru minta dia segera mati. Baik, jika sifat terburu-buru nak cepat tu diletakkan pada kedudukan yang betul, maka tidak salah. Kita lihat contoh yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Kita lihat ayat ni pula. Tentang, hari ni kita nak bincang kalimah tergopoh gapah, terburu-buru. Dalam konteks ada pujian, ada celaan. Iaitu pada muka surat
317. 317. Itu ayat 83. Ayat 83. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, "Wama a'jalaka an qaumika ya Musa?" Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang? Yang kamu berlorak sangat nak mari cepat Musa ni macam mana? Sedangkan kaum kamu belum sampai lagi. Ini peristiwa ni berlaku setelah Fir'aun dan bala tenteranya sudah tenggelam dalam laut, dah mati dah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi bermunajat di Tur Sina selama 40 malam. Asalnya 30 ditambah 10 jadi 40. Jadi Nabi Musa dahulu yang sampai. Allah Ta'ala tanya, "Wama a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau ni begitu teruja untuk bersegera datang kemari sedangkan kaum kamu Bani Israel belum sampai? Nabi Musa jawab, qala hum ulai ala athari. Mereka itu ada mengiringiku tak jauh daripada sini. Aku sampai dulu, mereka belum sampai lagi. Adapun aku bersegera ini, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku segera datang kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau redha kepadaku. Itu jawapan Nabi Musa. Dia belorak sangat nak pergi ke Tur Sina sebab dia nak segera menyahut perintah Allah supaya Allah Ta'ala redha kepadanya. Baik. Ada perkara-perkara yang kita perlu segerakan dan memang tak dicela. Apa dia? Memang Nabi suruh kita bersegera. Iaitu penyelenggaraan jenazah. Bila berlaku kematian, dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Tak apalah jenazah ni kita tunggulah. Esok-esok kita ke bumi lah sebab ada keluarga jauh yang anak-anak dia yang duduk luar negara belum sampai lagi. Tak perlu. Itu tak perlu. Yang perlu adalah segerakan. Nabi SAW beritahu dalam hadis yang sahih, asri'u bil janazah. Asri'u, lafaznya asri'u bil janazati. Segerakan. Tak timbul soal, demo nak belorak nak apa ni, dah mati-mati dah. Nanti sampai masa si jenazah ni, si mayat ni akan masuk kubur juga. Betul kita kata. Tapi begitu perintah agama, bil janazah. Nabi suruh percepatkan, Nabi kata, percepatkan pengurusan jenazah. Bil janazah tanpa waw. Maksudnya bila dah berlaku kematian, dia tak boleh tangguh. Kalau boleh disegerakan, maka itu lebih baik. Asri'u, Nabi kata asri'u, percepatkan, segerakan. Ini suatu perintah yang tidak boleh ditakwilkan dengan maksud, cepat tak apalah, kita tunggu 2-3 hari lagi, tak boleh. Kalau boleh disegerakan, disegerakan. Itu pun kita ada dengar bahawa ni kes ketika ramainya jumlah kematian harian, kes COVID-19, ada sesing hospital di Selangor, sampai jenazah tu tak boleh dikebumikan walaupun dah meninggal 2-3 hari lepas. Itu lain lah, itu dah sampai peringkat darurat lain. Bukan dia orang sengaja nak melambatkan perkemuan jenazah, tapi faktornya sebab ramai sangat yang meninggal dan yang nak uruskan tu pun tak ramai. Jadi adalah hadis Nabi beritahu, asri'u bil janazah. Hak ni kena segera. Segerakan pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jika si mati si jenazah itu orang yang baik, maka itulah sebaik-baik yang kamu nak bawa dia ke sana. Maknanya tak ada masalah, segerakan dia ke sana. Wa in yakusi wa dhalik, jika bukan begitu, jika dia ni orang yang tidak baik, maka dia itu adalah syarrun, seburuk-buruk yang kamu letakkan daripada rikab ni atas bahu kamu. Sebab setiap jenazah tu akan diusung. Paling kurang ada 4 orang akan usung keranda tu untuk dibawa ke kubur. Jadi kalau dia tidak baik, maka segerakan supaya dia sudah tidak ada lagi di alam dunia. Tapi kalau dia baik, maka itulah khairun, yang sebaik. Tapi yang pentingnya asri'u, Nabi kata hendaklah disegerakan. Apa lagi yang perlu kita segera? Sesuatu yang perlu disegerakan dan tidak dianggap tercela. Qada'ud dain, tunaikan hutang. Ini ramai orang terlepas pandang. Tunaikan hutang dengan segera. Bila kita dah ada jumlah duit yang cukup untuk kita langsaikan hutang kita, jangan tangguh-tangguh. Ada setengah tu, tak apalah, kalau aku tak bayar pun kawan aku tu dia orang kaya. Kalau aku tak segerakan bayar hutang yang aku berhutang dengan dia, dia tak akan jatuh bankrupt pun sebab dia harta dia banyak dah. Itu salah tu. Soal dia kaya tu urusan dia, urusan peribadi dia. Soalnya hak kita yang kita dah berhutang dengan, kita kena segerakan. Kita kena kena
qada'ud dain ataupun wafa'ud dain, kena segera tunaikan hutang. Itu kita dah bincang dah hari tu, hak Nabi beritahu. Apa dia hak Nabi kata, lau anna li misla uhudin zahaban. Nabi beritahu dia kalau dia ada duit sebanyak, duit pula dah, harta sebanyak emas seperti Bukit Uhud, dia tak akan biarkan duduk dengan dia selama 3 hari, kecuali dia akan segera lansaikan apa dia hutang, kalau ada hutang lah, ataupun dia lau kana li misla uhudin zahaban, la sarrani alla yamurra alayya salasin. Nabi kata kalau aku ada harta sebanyak emas, sebanyak Bukit Uhud emasnya, maka aku tak akan biarkan berada bersamaku kecuali aku telah sedekahkan. Lau kana li mislu uhudin zahaban la sarrani alla yamurra alayya salasun wa indi minhu illa syai'un arsuduhu lidain. Kalaulah aku ada emas seumpama Bukit Uhud. Maksud Bukit Uhud ni banyaklah, sebab Bukit Uhud ni besar di Madinah. Nabi sebut Uhud sebab itulah satu-satunya bukit yang paling besar di Madinah. Kalau ditakdirkan aku ada harta sebanyak emas sebesar Bukit Uhud, aku lebih suka, la sarrani, sarra yasurru, aku lebih suka bahawa tidaklah berlalu 3 hari. Tengok, Nabi nak segera, Nabi tak nak tangguh-tangguh. Maksudnya tak nak segera untuk, tak nak apa dia, simpan lama harta, nak segera bersedekah. Dalam tempoh 3 hari masih, maksudnya dalam masa 3 hari tak ada apa-apa dah. Wa indi minhu syai', bahawa dengan aku masih ada sesuatu. Dalam tempoh 3 hari semua tu tak ada dah, kecuali ada aku simpan sedikit harta untuk selesaikan lidain hutang. Kalau ada hutang, selesaikan hutang. Hak selebihnya tu disedekahkan. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat bersegera dalam soal hutang. Itu yang kedua. Kemudian solat berjamaah. Solat berjemaah, Nabi suruh bersegera. Maksud bersegera di sini ialah at-tabkir, kena pergi awal. Bukannya orang dah solat, ini kadang-kadang silap kita lah, kita tak pandai nak uruskan masa, orang dah solat kita baru pergi. Kita pun dah belorak juga, terburu-buru, tercungap-cungap. Itu tak boleh. Memang tak dibenarkan begitu, sebab cara tu menyebabkan kita solat dalam keadaan tidak boleh fokus, kita tak boleh khusyuk. Baik, ada satu hadis yang disebut Imam Bukhari, kata Abu Qatadah, Al-Harith bin Rabai, ketika Nabi salat bersama dengan Nabi SAW, tulis iz sami'a jalabah rijal. Iz sami'a jalabata rijal. Jalabah dengan lam, jin lam, bukan nun, jin lam, rijal. Okey, dah cukup dah. Kata Abu Qatadah, ketika kami sedang salat bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba terdengarlah bunyi yang gegak gempita. Bukan guruh, maknanya bunyi seperti orang masuk berjalan dengan cepat ramai. Gedung. Jadi kalau pintu, dah anggap pintu. Dan bila selesai salat, apa Nabi kata? Ma sya'nukum. Apa hal ni? Apa yang berlaku tadi? Aku bunyi macam hiruk pikuk. Itu Jalabah ni bunyi hiruk pikuk, bunyi orang Kelantan kata gegek-gegok. Gegek-gegok tadi bunyi. Orang nak salat, bunyi bising. Lalu mereka berkata, asra'na, kami nak cepat untuk salat. Nak cepat tu baguslah untuk salat. Tapi bila dah masuk waktu salat, kita kena at-tabkir, kena datang awal. Nabi kata, lain kali jangan buat begitu. Fala taf'alu, jangan buat begitu. Liyusalli ahadukum ma adraka wal yaqdi ma fatahu. Hendaklah seseorang salat apa yang sempat dia bersama dengan imam, dan apa yang dia tak sempat dia kena sempurnakanlah ataupun kena tambahlah. Kita lihat matan yang lain, satu lagi di bawah. Ini riwayat Tabarani, riwayat Bukhari. Kita lihat riwayat Bukhari di bawah tu. Ayat tu. Dia lain sikit lafaz dia, riwayat Bukhari tu. Bainama nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isami'a jalabah rijal khalfahu. Falamma
Salla qala ma sya'nukum. Riwayat Bukhari, tak ada riwayat Bukhari. Tengok bawah lagi kok ada. Sebab dia ada lafaz dalam Bukhari, dia ada lafaz ista'jal, itu dah lupa dah. Bukhari dia ada lafaz ista'jalna. Lalu mereka berkata ista'jalna, kami terburu-buru untuk solat. Terburu-buru, kami nak cepat. Jadi ini satu adab yang perlu dipatuhi. Tak boleh isti'jal, tak boleh belorak. Bila kita nak solat, kita kena at-tabkir, datang awal. Supaya tak timbul, kita rasa, yalah, pergi dengan cepat, menyebabkan kita rasa bernafas pun dengan cepat, apa dia, kenaling dodak pula tu. Tua Kelantan, bila dah berdebar, maknanya kita solat pun dalam keadaan kenaling dodak. Sebab ada bila kita cepat, kita punya jantung kita berdegup dengan cepat. Jadi Nabi kata, fala taf'alu, jangan buat begitu. Idza ataitumus salata, bila kamu datang untuk salat, fa'alaikum bis sakinah, kamu kena bertenang. Tak boleh terburu-buru, tak boleh tergopoh gapah, tak boleh belorak. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa-apa yang kamu sempat dengan imam, maka solatlah. Kalau sempat rakaat pertama, alhamdulillah, dah jadi makmum yang muwafiq, bukan makmum yang masbuk. Tapi apa-apa yang kamu terlepas, fatakum. Terlepas maksudnya kita datang tu, imam dah solat rakaat yang ketiga. Maka bakinya yang tak cukup, fa'atimu, kita kena tambah lah. Jadi tak perlu nak terburu-buru. Itu tak dibenarkan dalam adab ketika kita ke masjid. Kita lihat sedikit syarah di bawah tu. Sebenarnya kita nak bincang di sini, tak boleh terburu-buru ketika baca Quran, khususnya untuk Nabi lah, masa Nabi terima wahyu dengan Jibril. Tapi kita nak luaskan tadabbur kalimah terburu-buru ni dalam banyak skop kehidupan kita, termasuk dalam solat, dalam jenazah memang kena perlu disegerakan, dalam bayar hutang pun kita kena segerakan. Baik, dalam hadis ni, oleh kerana solat ni adalah suatu liqa'. Liqa' ni maknanya suatu pertemuan antara seorang hamba dan Tuhannya, maka sangatlah sesuai dalam situasi yang macam tu untuk si hamba tu bersedia. An yasta'idda, kena bersedia. Lihadzal liqa', untuk masuk bersedia ni kita sentiasa tengok pukul berapa. Zuhur hari ni pukul berapa. Kita kena standby lebih awal lagi. Kecuali kita ada urusan yang tak dapat dielakkan, tu lain cerita lah. Wa yata'addab bil adab. Dalam syarah hadis ini disebut perlu seseorang itu beradab dengan adab-adab yang lazim, yang semestinya apabila dia nak ke masjid untuk dia salat, untuk dia bersama dengan Allah, bermunajat dan dekat dengan Allah. Maka Nabi SAW memberi panduan kepada umatnya tentang banyak adab-adab ini. Di antara disebut dalam hadis ini ialah itulah apabila dia mendengar bunyi bising, bunyi orang datang dengan cepat-cepat, bunyi sauta jalabah ni, saut harakatihim wa kalamihim, bunyi pergerakan mereka ataupun percakapan mereka. Kemudian dia bertanya, kenapa kamu buat begitu? Mereka jawab, ta'ajjalna, kami nak cepat. Kami nak cepat. Supaya kami dapat solat bersama dengan kamu. Itu maknanya sempat dalam solat berjemaah. Maka fanahahumun nabiyyu, maka Nabi melarang mereka daripada berbuat begitu, daripada hadzal isti'jal, daripada sifat tergopoh gapah ni. Apa-apa pun kita kena bitta'anni, kena bertenang. Dalam kehidupan kita ni tak boleh kita tergopoh gapah, bertenang. Itulah yang lebih baik. Ada perbincangan ulama, dia kata ada 3 perkara yang dianggap tercela. Lawan kepada sifat tergopoh gapah adalah sifat al-anah, sifat bertenang. Adapun al-ajama innama tuzammu, iana dicela dengan 3 perkara. Tadi yang macam solat dengan ke masjid dengan terburu-buru tu, itu pun dicela juga. Kalau tak dicela maka Nabi tak kata fala taf'alu. Ada satu cerita menarik. Satu cerita menarik. Seorang tu dia masuk ke masjid, dia solat di belakang. Maksud di belakang, kalau saf dalam masjid itu ada 5 penuh, yang penuh 5.
saf yang ke-8 yang ke-11 belakang tu kosong, dia masuk terus solat di saf belakang, kemudian dia berjalan sikit-sikit untuk sampai ke depan. Sebab apa? Sebab dia bimbang tak sempat dalam rakaat tu dengan Nabi. Jadi perkara ini diketahui oleh Nabi SAW. Lalu Nabi beritahu matannya apa dia? Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Matannya ada perbincangan di kalangan ulama tentang orang yang salat dari sudut dia akan jadi makmun yang muafiq atau yang masbuk. Itu pun dah ada soalan jemaah tanya ibu ni. Kalau seorang tu pergi ke masjid, dia segera takbir sebab tengok imam rokok, dan dia sempat bersama dengan imam dalam rokok, cuma tak sempat baca surah Fatihah. Ada rakaat tu dapat pada dia. Sebahagian ulama majoritinya kata dapat. Jika dia dapat tamak ninah dengan imam dalam rokok. Ada pendapat lain mengatakan tidak dapat. Maknanya dia kena tambah satu rakaat. Jika ketika itu imam masih rakaat yang pertama. Baik. Matan hadis itu berbunyi zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ada cerita di sebalik hadis ni. Kalau kita boleh cari dia punya hadis Abu Bakrah. Ni, itu ceritanya. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Bahawa dia telah sampai kepada Nabi, maknanya sampai dalam masjid untuk salat dengan Nabi ketika dia lihat Nabi sudah dalam keadaan raki'un rokok. Lalu Abu Bakrah pun dia pun buat macam tu, faraka'a qabla an yasila ila safi. Dia pun terus rokok sebelum dia sampai ke saf. Apa maksudnya? Dia masuk masjid, mungkin pintu masjid itu daripada wallahu a'lam, mungkin dia masuk daripada pintu arah belakang. Saf jauh depan lagi, dia terus rokok sebelum dia sampai kepada saf yang sepatutnya bersama dengan jemaah yang lain. Lalu perkara itu dia sebut kepada Nabi, apa yang dia buat? Nabi kata, semoga Allah Ta'ala tambahkan kepada kamu hirsan, kesungguhan untuk datang berjemaah. Tetapi cara yang kamu buat tadi, wala ta'ud, kamu jangan ulang. Cukup setakat ni, jangan ulang. Tak ada pula Nabi minta dia qadha balik solat dia tu, menunjukkan solat dia sah kerana dia tak tahu. Sepatutnya dia tak boleh solat dalam keadaan jauh terpisah daripada saf yang lain. Dia kena bersama dengan jemaah dalam saf. Ini menggambarkan kesungguhan yang dimaafkan. Itu dimaafkan sebab ketidaktahuannya. Cuma Nabi pesan wala ta'ud, kamu jangan ulangi perbuatan yang telah kamu lakukan pada hari ini. Kalau kita boleh tengok sedikit dia punya ini perbincangan kita tentang datang solat berjemaah. Walaupun tajuk asal kita tu tak boleh tergopoh gapah dalam membaca Quran, itu tajuk asalnya. Cuma kita luaskan perbincangan sebab kita nak kaitkan dengan kalimah al-ajalah, sifat gopoh tadi. Al-hirs ala syiar, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan syiar Islam dan juga kefarduannya, bersegera untuk liidrakiha, untuk mencapainya, mana untuk melakukannya, menjadi dalil bahawa hamba ni seorang yang baik dan benar keimanannya kepada Allah. Selagi mana sifat bersungguh-sungguh itu tidak membawa kepada tajawuz, sampai menjangkaui, melebihi perintah agama. Itu tak boleh dah, sebab saya dah beritahu tadi, dalam apa sahaja perintah agama dia ada adab. Dia ada adab. Sama juga kita baca Quran, dia ada maratib dia. Kita baca dengan tadwir, baca dengan tahqiq, tartil. Ada kali kita baca nak ulang bacaan, kita baca dengan hadar. Kita tak boleh baca dengan terlalu cepat sehingga tidak jelas sebutan hurufnya. Dia tak boleh tajawuz, menjangkaui perintah syarak. Nabi SAW seorang yang sangat bersungguh-sungguh mendidik para sahabatnya. Bila tengok sahabat buat tak betul, Nabi terus tegur. Dan adalah sahabat Nabi pula ahrasan nas ala dhalik. Orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk berbuat baik ataupun untuk melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi la siyama fi salatil jemaah. Lebih-lebih lagi dalam menunaikan salat berjemaah. Yang mana mereka ni tak akan miss lah, tak akan ketinggalan dalam pada menunaikan salat berjemaah kecuali ada uzur. Ada keunzuran. Sebagaimana Abu Bakrah mengkhabarkan bahawasanya dia sendiri, ini cerita pengalaman dia. Abu Bakrah menceritakan pengalaman dia bahawa dia datang ke masjid, dia tengok Nabi dah solat, dah rokok dah. Lalu dia mahu supaya an yudrika ar-rak'ah, dia dapat rakaat itu bersama dengan Nabi. Jadi dia pun terus rokok.
Sedangkan dia belum sampai kepada saf yang sepatutnya dia bersama dengan jemaah yang lain. Lalu faraka'a munfaridan, dia pun rokok berseorangan. Maksud berseorangan di saf belakang. Itu ceritanya. Qabla an yasila, sebelum dia sampai kepada saf di mana jemaah ada di situ. Wa yadumma, dan dia dapat bergabung dengan saf yang ada sahabat-sahabat lain. Jadi tengah-tengah solat tadi mungkin masa rokok tadi ke, mungkin Nabi rokok lama atau mungkin masa iktidah dia pun masya, berjalan dan kadang dia rokok. Masa tengah rokok tadi dia pun melangkah sikit-sikit. Masa rokok dia berjalan, tengok tu. Ila an balagha as-saf, hinggalah dia sampai ke saf. Tapi yang menariknya Nabi tak ada suruh dia qada balik solat, mana solat dia di sini solat dia sah. Cuma kita melihat dalam perbincangan al-harakah fi salah, pergerakan dalam salat, kalaulah tiba-tiba seorang jemaah depan kita tu terbatas salat dia, terbatas wuduknya, dia pun keluar. Jadi maknanya kosong. Bila kosong, kita yang berada di belakang ni, jemaah tu mungkin di saf yang kedua, kita saf yang ketiga, maka kita perlu melangkah ke depan. Kita perlu melangkah ke depan. Tak timbul soal, kalau bergerak banyak nanti batas salat. Itu pergerakan yang perlu kerana ada sebab untuk penuhkan saf yang depan. Okey, kita nak terus kepada berikutnya. Kita nak ringkaskan ajalah yang dicela pertama dalam perkara yang tidak membawa ketaatan kepada Allah. Satu. Sifat ajalah gopoh yang dicela tidak langsung membawa ketaatan. Ini dalam urusan dunia. Yang urusan biasalah. Macam contoh saya buat tadi, kita memandu di jalan raya, tengok jalan jam, kita pun tak sabar. Macam mana ni, aku nak cepat ni. Jadi yang tu antara yang apa dia, yang tercela lah. Maknanya kita kena banyak sabar dalam situasi macam tu. Yang kedua, tidak membuat at-tasbit wa taharrik, kepastian dan juga semakan, tabayun, ataupun kita kena selidik. Itu pun tak boleh juga. Kita dengar suatu berita, kita dah teruja dengan berita, terus kita nak share. Kita tak boleh terburu-buru, kecuali kita kena pastikan berita itu, ataupun sebarang, sekarang ni banyaklah hadis-hadis yang disebarkan tentang kelebihan-kelebihan selawat sempena bulan Rabiul Awal ni. Saya nak ingatkan kepada semualah, kepada saya sendiri, kita kena terburu-buru bila kita mendengar sesuatu hadis tentang fadilah amal. Kadang-kadang ramai ustaz-ustaz yang berceramah ni, dia sebut kelebihan, tapi dia tak sebut rujukan dia. Kemudian dia buat alasan, dia kata orang awam tak perlu tahu dalil. Kita kata betul, itu bukan kewajipan orang awam. Kewajipannya ustaz yang menyampaikan, kena jujur, kena amanah, kena tulus, kena semak dulu. Kalau hadis, Quran tak apa, Quran ni confirm dah, itu semuanya benar, sahih. Kalau hadis atau apa-apa riwayat daripada sahabat, kita kena semak dahulu kesahihan fakta tu, itu penting. Itu sangat penting supaya kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sahih lalu menimbulkan banyak prejudis, prasangka dan juga salah faham. Lain yang Nabi ajar, lain pula yang kita faham. Jadi itu penting. Jangan terburu-buru untuk terima walaupun kita tengok ustaz ni nampak hebat, ramai followers dia, ramai pengikut. Kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu tidak mengikut disiplin. Jadi orang Kelantan kata jadi kucah wa'yuh habis. Kucah wa'yuh ni mana benda tu akan jadi apa dia? Jadi macam kalau rumah yang bersepah. Rumah yang bersepah yang tak dikemas, kita masuk rumah pun serabut perut, tengok rumah bersepah. Dalam sistem menyampaikan ilmu, kalau tak ikut disiplin, jadi gitulah, jadi kucah wa'yuh, dia jadi kubelembe, bersepah-sepah, suasana tu nampak tak teratur, menyebabkan kehidupan beragama ni jadi tidak lurus. Ini isu yang sebenarnya yang berlaku. Siapa yang tengok semalam dalam TV Al-Hijrah pukul 6 malam, tentang tajuk kupasan tajuk hadis bukan sangkaan. Sebab sesuatu perlu dibincangkan dengan betul, dengan tepat. Kalau tidak, jadi heboh, jadi isu satu, jadi satu polemik satu dunia. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Sebab zaman sekarang ni, apa-apa info yang dah masuk dalam media sosial, dalam dalam YouTube lebih-lebih lagi, benda ni akan tersebar seluruh dunia. Dan orang akan menilai. Orang sekarang ni semakin cerdik, dia boleh menilai. Baik. Kemudian yang ketiga yang dicela adalah
bahawasanya alla yakhafal insan fawat matlubahu. Bahawa tidaklah seseorang manusia takut bahawa yang dia kendaki itu hilang daripadanya. Bahawa dia tidak merasa takut. Benda tu sepatutnya dia capai. Macam contoh hadis Abu Bakrah tadi. Sepatutnya dia nak solat berjemaah. Ya. Jadi dia pun segera untuk pergi. Ataupun sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Itu kita tak boleh lakukan di luar waktunya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tentang kesungguhan Nabi untuk menghafal Quran. Allah Ta'ala beri jaminan, kamilah yang akan menghimpunkannya dalam dada kamu. Jam'ahu di sini bukan himpun dalam buku yang ditulis. Sebab ayat Quran diturunkan dalam bentuk bacaan yang diperdengarkan oleh Jibril. Dan Allah Ta'ala bagi jaminan, inna alaina jam'ahu, kamilah yang akan kumpulkan. Maksudnya kumpulkan fi sadrika. Kita lihat sedikit tafsiran takwilan ayat ni. Jam'ahu, maksudnya kami kumpulkan ia, jama'nahu fi sadrika. Dalam tafsir Tabari, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jama' hadzal Qur'an fi sadrika ya Muhammad hatta nusbitahu fihi. Kamilah yang akan kumpulkan Quran ini dalam dadamu ya Muhammad sehingga ia menjadi tetap, sehingga kami menetapkan. Tetap tu maknanya kami memang, Nabi memang betul-betul ingatlah. Wa Qur'anah, dan kami yang akan membacakannya. Qur'anahu hatta taqra'ahu ba'da an jama'nahu fi tarab. Itu engkau boleh membacanya setelah dikumpulkan dalam dada kamu. Di sini para ulama membicarakan tentang bila kita menghafal, hafalan kita tu duduk mana? Dalam dada ke dalam kepala? Dalam dada atau dalam kepala? Jawapannya dalam dada. Jawapannya dalam dada manusia. Maksud dalam dada, dalam jantung hati. Apa yang kita hafal, apa yang kita ingat berada fi sadrika, dalam dada, dalam jantung hati. Adapun kita punya brain, otak kita ni dia macam kalau komputer macam chip processor dalam komputer tu. Saya pun komputer ni tak mahir sangat. Itu kena tanya Ustaz Ahmad Rosdan, dia orang pakar IT. Kena tanya admin kita Ustaz Ahmad Zaki, dia orang pakar dalam IT, lebih tahu tentang komputer. Saya boleh bandingkan, kalau komputer, otak kita ni seperti chip processor dalam tu. Adapun kita punya jantung hati ni macam motherboard. Motherboard, benda hok basic, hok utama dalam komputer. Bila motherboard ni rosak, memang rosaklah komputer. Itu yang setakat saya tahu tentang komputer lah. Tapi bila kita menghafal sesuatu, kita ingat, ingatan kita tu berada dalam dada, bukan dalam kepala. Sebab itu dalam tafsiran, ulama tak sebut fi ra'sika, bukan pada kepala, fi sadrika. Apa dalilnya tentang tafsiran ini? Ini kita kena rujuk ayat dalam surah Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Muka surat berapa tu? Muka surat 402. Muka surat 402 ayat 49. Ayat 49 dari surah Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu tetap datangnya daripada Allah. Tidak syak lagi. Bahkan ia adalah, Quran itu adalah ayat-ayat keterangan yang jelas, bayinat, ayat bayinat. Duduk mana ayat tu? Allah Ta'ala beritahu, fi suduril ladzina utul ilm, yang terpelihara dalam dada orang-orang yang berilmu. Disebut fi suduri, sudur jamak daripada sadrun. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut fi ru'usi, dalam kepala? Ra'sun, menunjukkan ilmu itu tempatnya dalam dada. Fi suduri, dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Saya ada terbaca ada satu buku tak silap ditulis oleh Dr. Daniel. Dr. Daniel ni dia seorang doktor di Pulau Pinang, tapi dia banyak mengaji agama masa dia belajar di Ain Syam di Mesir. Dia dalam bidang tib, bidang kedoktoran, tapi dia banyak mengkaji khusus dalam bidang tafsir. Ada satu buku yang dia tulis, saya baca tentang
bila satu pembedahan dibuat di negara barat, seorang yang macam mana ya, seorang yang ahli muzik ya, bila dia meninggal, dia dermakan jantung dia kepada orang lain yang ada masalah jantung. Saya tak pasti di negara mana, tapi bukan di Malaysia, bukan di negara kita lah, di negara barat. Orang yang menerima jantung yang didermakan itu oleh penderma yang dah mati tadi, dia boleh buat apa yang orang pemilik asal jantung tu boleh. Kalau pemilik asal jantung ni seorang pemuzik, kalau dia ni seorang pemuzik, maka dia boleh main muzik. Buku Quran dan Sains, Dr. Daniel, buku Quran dan Sains. Al-Quran Saintifik. Sesiapa yang suka mengkaji pemikiran saintifik yang ada rujukannya dalam Quran, boleh dapatkan buku ni. Saya pun tak, sebenarnya banyak buku dia, saya pun tak baca semua. Buku ni memang sangat banyak. Kita nak baca orang Arab lagi, nak ulang kaji Quran lagi, kita hadis lagi. Apa-apa yang sempat kita baca, kita ingat ada dalamnya perbincangan tentang persoalan ilmu itu berada dalam jantung hati manusia, bukan dalam kepala. Jadi bila dilakukan pemindahan organ, orang tu dah mati, dia dermakan jantung hati dia kepada orang lain yang ada masalah jantung. So orang yang menerima organ tu dia boleh buat, tiba-tiba dia boleh cakap bahasa yang selama ni dia tak erti pun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang kita nak lihat pada kalimah sadrika. Dada kamu nak dikaitkan dengan jam'ahu tadi. Inna alaina jam'ahu. Kita kembali kepada surah Al-Qiyamah. Kami akan mengumpulkannya dalam dada kamu. Kembali kepada kalimah kumpul dalam dada. Bukan kumpul dalam buku. Fa idza qara'na, berikutnya ayat 18, apabila kami membacakannya, iaitu apabila Jibril menyampaikan wahyu ini kepada engkau ya Muhammad, maka fattabi' Qur'anah, ikutlah. Kamu ikut. Jibril berperanan sebagai guru dan Nabi sebagai muridnya. Sebab itu belajar Quran, para ulama menyatakan perlu kepada talaqi. Talaqi maknanya ada guru di depan kita. Sebab ini melibatkan bacaan yang kita kena dengar secara musyafahah. Musyafahah secara terus daripada mulut guru. Macam mana secara huruf tu disebut. Macam mana guru tu menyebut contoh hukum hukum iklab ni macam ni, hukum ikhfa hakiki macam ni. Sebab ini melibatkan soal pembacaan Quran. Fa idza qara'nahu fattabi', maka ikutlah bacaan Quran. Jadi Jibril menjadi guru yang mengajar kepada Nabi akan bacaan Quran dan Nabi pun ikut. Itu ikut bacaan satu. Kemudian ada tafsiran menyebut, saya lupa nak kejapnya, dalam Tabari dalam apa dia? Dalam Qurtubi rasanya, dalam Qurtubi dia ada menyebut wa Qur'anah. Cuba tengok dalam Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Sebab ada hadis yang dikemukakan di situ, hadis itu daripada Al-Imam Tirmizi. Sebab baik, kita tengok hadis ini dulu. Okey, dah Qurtubi. Bawah lagi. Qala Abu Isa. Tu betul. Qala Qatadah. Qurtubi mutik kata-kata Qatadah, fattabi' Qur'anah, maka ikutlah bacaannya. Ai fattabi' syara'i'ahu wa ahkamahu. Ikutlah syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya. Jadi bacaan di sini Quran ni bukan setakat baca macam biasa baca lafaznya, baca kalimahnya. Qatadah ni seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in, mengatakan maksud Nabi disuruh ikut Qurannya, bacaan Quran, ikut segala syariat dan hukum yang ada dalamnya. Jadi apa yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah ni memang tepat, betul. Apa rujukan dalilnya. Ini bila kita buat tadabbur ni macam inilah, kita kena
kena betul-betul secara holistik ayat ni kita nak kaitkan dengan ayat lain. Ada setengah-setengah ustaz ni bila dia menyampaikan satu fakta, kita kata mana dalilnya, dia marah pula kita nak dalil-dalil. Kita begitulah agama. Lalu kita bercakap kata rujukan agama Quran, sunnah, ijma', qiyas, tiba-tiba kita tak kuasai dalil itu. Kalau orang awam lain cerita, kita sebagai ustaz, kita kena siap-siap upgrade kemampuan kita untuk menguasai segala dalil-dalil hukum syarak. Baik. Apa justifikasi atas kata-kata Qatadah ni? Bila Qatadah kata maksud ikut Quran di sini, ikut syariah hukumnya. Ini kita kena rujuk ayat di awal surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Kita nak tangkap kenapa Qatadah kata begitu. Kita faham fattabi' Qur'ana, ikut bacaan, ialah ikut baca secara lafaz lah. Bila dibaca bismillah, baca bismillah. Tak, Qatadah kata bukan begitu. Itu satu sisi yang lain, satu sudut lain betul. Ikut bacaan. Satu lagi dia kata ikut syariat dan ikut hukum. Dalilnya ayat ketiga surah Al-A'raf tu, ittabi'u, ikutlah. Allah Ta'ala turunkan perintah, ikutlah. Ikut ni bukan untuk Nabi saja, untuk Nabi dan juga untuk kita semua. Allah Ta'ala beritahu, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Katakanlah kepada mereka juga, ya Muhammad, ikutlah, turutilah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jangan kamu ikut, jangan kamu turut hak yang lain-lain. Pemimpin yang lain ataupun ajaran yang lain. Ikutlah Quran. Nabi disuruh ikut Quran, kita juga disuruh itu untuk ikut Al-Quran. Ittabi'u, ikut. Ini masalah juga orang Islam, tapi bila diberitahu Quran suruh macam ni, hadis Nabi suruh macam ni, dia marah pula. Kita kata kamu ni orang agama Islam ke agama Melayu? Dia melenting pula. Kita kata kalau betul-betul kita ikut Islam, ikutlah Islam mengikut versi yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Jangan ikut takrifan Islam yang dibawa oleh ajaran batiniyah, takwil begitu dan begini. Allahu Akbar. Sesiapa yang dengar bahawa ni ada perbincangan Dr. Johari Mat tentang ajaran batiniyah, punyalah kita kata sangat tak masuk akal. Dia kata Adam, kalimah Adam, Nabi Adam, alif dam itu maknanya alif Allah, dal dalam mim Muhammad. Allah dalam Muhammad. Berat sungguh. Kita kata senang je dia buat ajaran sesat dengan takwilan-takwilan yang mengikut hawa nafsu. Kita pun teringat, bila dia sebut begitu teringat. Ada pihak yang mengatakan, orang Melayu ni, Bani Tamim yang ada tanah Harak ni asalnya Melayu. Sebab Tamim, tanah mim Melayu. Sedangkan ejaan asalnya Tamim ya mim. Bukannya huruf ta ada huruf mim. Jadi berhati-hati dengan takwilan yang berdasarkan kepada hawa nafsu, yang tidak berdasarkan kepada rujukan ilmu yang sahih. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Ikut bacaan. Selain daripada ikut bacaan Quran, ikut syariat Quran, ikut Quran, kita sendiri diperintahkan untuk ikut Nabi SAW. Ini yang menjadi apa dia? Menjadi suatu barometer. Barometer ni apa dia? Alat pengukur. Untuk mengukur keimanan seseorang itu sejauh mana dia ikut atau tak ikut Nabi. Itu ayat 31 surah Ali Imran, muka surat 54. Muka surat 54 surah Ali Imran juga dalam tajuk ikut. Asalnya ikut dalam ikut bacaan Quran, ikut syariat dalam Quran, ikut hukum Quran. Termasuklah kewajipan kita ikut Nabi SAW. Ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Ta'ala beritahu, Kul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, jika Nabi disuruh untuk beritahu kepada manusia, jika kamu tuhibbunallah, cintakan Allah, maka fattabi'uni, kamu kena ikut aku, ikut Nabi Muhammad, ikut akulah. Rasulullah kata, jika kamu wahai manusia benar-benar mencintai Allah, cinta kepada Allah ni fitrah, kena faham, itu fitrah manusia. Tapi sebagai bukti cinta Allah itu cinta yang benar, maka syaratnya kenalah ikut aku, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah dan dia akan ampunkan dosa kamu. Ini ada cerita di sebalik ayat ni tentang orang-orang Nasrani dari Najran, dia datang jumpa Nabi. Dia kata dia juga cintakan Allah. Orang-orang Nasrani, orang Kristian,
tapi dia tak nak ikut Nabi. Maka tunggulah ayat ni. Kalau betul mereka mencintai Allah, syaratnya mereka mesti ikut Nabi, ikut ajaran Islam dan ikut Quran, ikut sunnah yang sahihah, buat apa yang Nabi buat dalam agama, tinggalkan apa yang Nabi tak buat, itulah beragama. Agama adalah sesuatu yang terhenti setakat apa yang datang daripada Nabi. Adapun urusan-urusan dunia, Nabi serahkan kepada kita asalkan tidak terkeluar daripada batasan hukum yang disebut halal dan haram. Tapi dalam kaedah, bila kita nak ta'abbud kepada Allah, maka kita terikat dengan disiplinnya ittiba'un Nabi, ittiba'ur Rasul. Kena ikut Nabi, kena ikut Rasul. Itulah masalahnya. Bila tiba bulan Rabiul Awal, kita mengingati kembali sejarah kelahiran Nabi SAW, maka dianjurkan untuk kita membanyakkan selawat sehingga tersasar. Ada yang membawakan lafaz-lafaz selawat yang tak diajar oleh Nabi. Sedangkan apabila Ka'ab bin Ujrah terima selawat yang kita baca dalam salat itu, dipanggil selawat Ibrahimiyah, dia menganggap ini adalah suatu hadiah daripada Nabi. Tapi orang lain, orang zaman sekarang tak menganggap ini satu hadiah. Mereka lebih mengutamakan selawat-selawat yang mereka ambil daripada pihak lain yang bukan berasal daripada Nabi. Jadi utamakan apa yang datang daripada Nabi kita. Kerana apa yang datang daripada baginda itulah yang terbaik untuk kita ambil dan untuk kita laksanakan dalam urusan ibadat kita. Kemudian summa inna alaina bayanah. Kemudian kamilah yang akan menjelaskannya, bayan. Menjelaskan kandungannya. Bukan semua Nabi faham tafsiran ayat Quran. Bukan semua. Bukan semua. Ada sebahagian yang Nabi tahu, ada sebahagian yang Nabi tak tahu. Dan yang Nabi tak tahu, Nabi akan minta kepada, Nabi akan minta pula, Nabi akan tunggu wahyu daripada Jibril untuk menjelaskannya. Maksud itu kita lihat ayat Quran ini ditafsirkan ayat Quran yang lain. Satu ayat ini dijelaskan dengan ayat yang lain. Contohnya, kita nak tengok ni bab selawat ni. Contohnya, kata Ka'ab bin Ujrah. Kita lihat hadis ni. Contoh bayan. Saya nak ambil contoh bayan. Kata Ka'ab bin Ujrah. Inna Allah amarana an nusalli alaika. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kami untuk berselawat kepadamu. Itu dengan turunnya ayat 56 dari surah Al-Ahzab. Lalu mereka bertanya, wa kaifa? Okay, cukup dah rasanya. Wa kaifa nusalli? Wa kaifa nusalli? An nusalli alaika, ain tu terpisah daripada lam tu. Kena okay, dah ada hadis tu. Ini hadis Ka'ab bin Ujrah, salah seorang perawi, ada juga yang riwayat lain pun ada juga. Jadi bila tu ayat 56 surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kata Ka'ab bin Ujrah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kami untuk berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Jadi soalannya tentang salam tu kami dah tahu cara nak beri salam. Engkau dah ajar kepada kami. Tinggal lagi wa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami nak berselawat kepadamu. Wa kaifa nusalli alaika, ada tak syarah hadis tu? Oh, tak ada. Maka Nabi pun beritahu qulu. Tak jumpa juga. 14, 15, tak ada. Okey, tak apalah, tak ada. Mungkin silap taib sikit, tak jumpa. Wa kaifa nusalli ala, tu boleh juga kata. Fasa kata ni jumpa dah. Hadis Bashir bin Sa'ad. Ada hadis daripada Ka'ab bin Ujrah.
Ini hadis Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad, dia bertanya, ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kami untuk berselawat kepada kamu. Jadi soalannya, fakaifa nusalli alaika, bagaimana kami nak berselawat? Kalaulah selawat ni sesuatu yang kita boleh buat sendiri, Nabi kata, mu fikir sendirilah, mu karang sendiri, kamu reka sendiri macam mana nak selawat. Tak. Sahabat tahu benda ni adalah perintah Allah dan mereka tak boleh memandai-mandai sendiri. Terus mereka rujuk Nabi. Bashir bin Sa'ad pun tanya, kami dah tahu perintah selawat, so selawat tu macam mana? Adakah bila soalan ni diberikan oleh Bashir bin Sa'ad, Nabi terus jawab secara apa dia? Secara tilqai, secara spontan? Tak, fasah kata. Bashir kata, Nabi diam dulu. Bila ditanya macam mana nak berselawat, Nabi fasah kata Nabi diam. Para ulama menyatakan Nabi diam sebab sebenarnya Nabi tunggu wahyu daripada Jibril. Macam mana cara nak berselawat kepada Nabi? Nabi diam sebab dia tak terus jawab. Dia diam. Jibril ni datang, dia bawa wahyu, tak semestinya datang dalam bentuk manusia. Kadang-kadang dalam bentuk yang Nabi dengar tapi orang lain tak nampak pun Jibril. Nabi diam. Lepas diam seketika barulah dia kata, Qulu, katakanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini lafaz dalam riwayat inilah. Riwayat Bashir bin Sa'ad. Adapun wassalam, cara beri salam kama qad alimtum, sebagai mana yang kamu dah tahu, itu tak ada masalah. Ini untuk selawat. Jadi apa yang Nabi beritahu kepada Bashir bin Sa'ad ataupun dalam hadis Ka'ab bin Ujrah adalah merupakan bayan. Bayan yang disebut dalam ayat 19 tadi surah Al-Qiyamah. Summa inna alaina bayanah. Kamilah yang akan bayan, menjelaskannya. Termasuklah tentang lafaz selawat yang sahabat-sahabat tanya Nabi. Nabi jelaskan kepada sahabat setelah diberitahu oleh Jibril dengan wahyu yang diturunkan. Sebab Nabi tak terus jawab secara direct, terus tak. Nabi fasa kata dia diam dulu. Supaya apa yang dia sampaikan itu adalah benar-benar wahyu daripada Allah. Itu salah satu contoh bayan. Bayan menjelaskan apa yang para sahabat tidak jelas. Seperti contoh berselawat kepada Nabi yang didatangkan dalam ayat 56 surah Al-Ahzab. Boleh rujuk sendiri dalam surah Al-Ahzab. Carilah dalam mana-mana kitab tafsir bagi sesiapa yang mampu untuk menguasai bahasa Arab dengan baik. Itu bertitik tolak daripada perintah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab. Ayat 56, muka surat berapa tu? Muka surat 426. Muka surat 426. Jadi bila turun ayat ni, para sahabat faham kami perlu berselawat. Selawat ni maknanya mendoakan. Nak doakan apa dia? Itu yang timbul soalan Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'id pergi tanya Nabi, kami nak selawat macam mana ya? Kami dah tahu selawat tapi macam mana? Macam mana? Nabi tak terus jawab, Nabi diam. Fasa kata diam. Okey, dah habis dah perbincangan kita tentang tidak boleh gopoh baca Quran. Beberapa perkara yang dikaitkan dengan gopoh dalam perkara yang terpuji, yang tercela. Kemudian Quran yang kita hafal, kita ingat, disimpan dalam dada. Kemudian Nabi diperintahkan untuk ikut bacaan Quran daripada Jibril, termasuk ikut hukum syariah dan ikut hukumnya. Dan kemudian tentang bayan. Itu kalimah-kalimah yang kita jadikan tadabbur hari ini. Lita'jalabih. Yang kedua jam'ahu. Yang ketiga fattabi'. Yang keempat kalimah bayanah. Daripada setiap ayat ni kita ambil satu kalimah untuk kita fokus kepada tadabbur, dan saya telah kaitkan dengan banyak ayat-ayat lain dan juga hadis-hadis yang lain supaya kita boleh nampak dengan jelas dalam konteks perbincangan kita. Kemudian ayat berikutnya insya-Allah kita sambung di depan dah. Termasuk tajuk yang lain ayat 20 tu. Baik, ada soalan ya? Dah 7.42 dah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Okay, ni Ustaz, apa ni satu analogi yang saya nak buat gini Ustaz.
boleh ke gini satu kali saya jemput lah mungkin dalam 4-5 orang ahli surau lah. Mari rumah. Tak. Kemudian nak jemput makan lah contohnya. Kemudian sebelum nak makan tu saya kata ginilah kita berselawat masing-masing 10 minit. Masing-masing berselawat dengan selawat Ibrahimiyah lah. Dalam masa 10 minit. Kemudian sudah 10 minit kita pun makan kemudian balik. Jadi nak tanya di segi analogi tu boleh ke tidak Ustaz? Yang pertama, yang kedua pula hak perintah supaya berselawat dan bagi salam dah. Jadi kita nak beri salam khusus kepada Nabi ni lagu mana? Kalau kita ziarah Nabi di Madinah tu, kita Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu masalah lah. Cuma keduduk ni khusus kita nak bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Cikgu Sufian. Soalan tentang bila kita buat satu majlis, kita jemput beberapa orang menjadi tetamu dan kita menyuruh mereka sebelum makan, sebelum apa ni, marilah kita berselawat, apa dia masing-masing selawat sendiri dengan 10 kali. Ini membawa kepada suatu menetapkan. Menetapkan. Dia tak boleh dia mari dengan sirah anjuran itu dalam bentuk menetapkan. Tapi dia mesti mari dalam bentuk dipanggil istihbab, menganjurkan. Menganjur maknanya kita sebut secara umum. Secara umum. Dalam apa-apa ruang kerja kita, janganlah kita umpuk untuk berzikir kepada Allah, memujinya, bertahmid kepadanya, berselawat kepada Nabi. Sekadar mengingatkan, sama ada tetamu yang hadir itu nak buat tak nak buat, itu terpulang kepada dia. Sebab apa? Sebab ini tidak ada suatu rujukan yang khusus dalilnya untuk kita menetapkan selawat dalam situasi itu. Dia selawat ni suatu ibadat yang perlu ada dalil untuk dirujukkan dia punya takhsis. Contohnya bila kita dah mendengar azan, Nabi suruh, selepas habis azan Nabi suruh, selawatlah kepada aku dan bacalah doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Satu. Kemudian bila kita salat jenazah, selepas takbir yang kedua kita akan baca selawat kepada Nabi. Itu khusus. Secara khusus. Kemudian apa dia lagi? Dalam beberapa situasi yang ada dalil yang khusus kita diminta untuk berselawat. Dalam lafaz tasyahud kita baca at-tahiyatul mubarakah, ada bacaan selawat dalam tasyahud yang pertama, yang kedua, ada selawat. Maka itu kita kena ikut sebab itu ada ketetapan yang khusus berdasarkan dalil. Adapun dalam majlis tadi kita jemput tetamu, kemudian kita nak menetapkan berapa bilangan, berapa, itu tak boleh. Nak menetapkan bilangan tak boleh. Cuma kita sebut secara anjuran, secara istihbab. Kita kata, jangan lupa untuk membanyakkan zikir kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Mungkin ada yang faham yang ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa ditetapkan bila waktu dan berapa jumlahnya. Itu dalam bentuk macam kita kata, dalam bentuk mengingatkan untuk sentiasa zikrullah. Kemudian tentang salam kepada Nabi ini soalan kedua. Salam sama ada seperti mana salam yang kita baca dalam lafaz tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi pun boleh. Walaupun Nabi itu bukan ada depan kita pun, tapi lafaznya begitu. Ataupun assalamu alayka ya nabiyallah ya Rasulullah pun boleh. Ataupun kita gabungkan selawat itu dengan salam, salam dengan selawat pun boleh juga. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim adalah lafaz yang disebut oleh Bashir bin Sa'ad tadi, juga Ka'ab bin Ujrah. Dia tak ada salam situ, dia cuma selawat sahaja. Sebab Nabi beri lafaz tadi melihat kepada soalan sahabat. Sahabat minta cara selawat, bukan minta cara salam. So Nabi tak kata Allahumma salli wa sallim. Nabi hanya kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau kita nak gabung selawat dengan salam pun boleh. Allahumma salli wa sallim. Jadi kita tambah salli dan kita tambah sallim. Ataupun kalau kita kata sallallahu alaihi wasallam, itu sallallahu pun selawat juga adalah bentuk dipanggil fi'il madhi, dan salam pun fi'il madhi. Tapi kalau salli fi'il amar, sallim pun fi'il amar. Jangan tertukarlah antara kedua bentuk fi'il. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, salam. Saya nak tanya ni pasal mimpi. Kita banyaklah dengarnya pasal mimpi-mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak tahulah. Maksudnya ada dalam nas ke yang mimpi-mimpi jumpa Rasulullah tu adalah betul lah kita jumpa dengan dia. Sebab kita dengar ramai yang ulama-ulama, orang yang alim-alim tu dia bagi tahu jumpa dengan Rasulullah. Sekian, terima kasih. Ada dalil tentang tu ada. Sesiapa yang baca dalam sahih Bukhari pun banyak tentang bab mimpi dalam bab yang disebut dengan Ar-Ru'ya, Kitabur Ru'ya, salah satunya tentang mimpi jumpa Nabi. Di antaranya Nabi sebut man ra'ani fil manam fasayarani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, man ra'ani dengan fi'il madhi. Cuma ada perbincangan ulama lah, antaranya disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, panjang lebar dia bincang, ada banyak pendapat tentang masalah lihat Nabi dalam mimpi ni. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dia banyak lafaz yang dibawa ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani fil manam. Dia kena tambah fil manam. Fil manam dengan mim, kita dengan mim. Sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihatku. Faqad ra'ani. Kerana Nabi kata fa inna syaitan la yatamassalu bi, kerana syaitan tak mampu untuk menyerupaiku, untuk datang dengan rupaku. Cuma di sini kita lihat apabila ada pihak mendakwa dia lihat, dia kata dia jumpa Nabi, adakah sifat-sifat Nabi yang disampaikan dalam riwayat-riwayat yang tentang gambaran Nabi lah. Contohnya sebagaimana disebut oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Adakah sama dengan apa yang dia lihat dalam mimpi tu? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi, kerana syaitan tak mampu untuk berupa dengan rupa aku. Mungkin syaitan mari dengan rupa orang lain. Kita tak kenal Nabi. Sebab tak ada ulama mengatakan hadis ni, saya cadangkan kalau gaji baca buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam masalah mimpi ni. Salah satu isunya tentang mimpi jumpa Nabi. Ada perbincangan ulama yang menyatakan ia lebih khusus kepada para sahabat. Maksudnya mana-mana sahabat yang hidup zaman Nabi, mungkin dia orang ni duduk di tempat lain. Duduk tempat lain, adapun pergi jauh untuk suatu tujuan lah, untuk jihad semua. Kemudian dalam tidur dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Maka satu masa nanti maka dia akan pulang kembali ke mana, jumpa Nabi. Itu satu. Yang kedua, orang Islam yang duduk jauh, yang bukan penduduk Madinah, dan dia pernah bermimpi jumpa Nabi, atas hadis ni mana satu masa nanti dia akan sampai ke mana, sempat jumpa Nabi. Sebab ada lafaz lain sebut fil yaqadhah. Ini jadi isu ni, fil yaqadhah, jumpa dalam keadaan melihat dalam keadaan jaga, sedar. Sedar tu merujuk semasa hayat Nabi, itu yang sahihnya. Kita kena lihat tafsiran ulama. Kita bimbang bila banyak sangat berlaku dakwaan kata mimpi jumpa Nabi ni. Kok dalam mimpi tu dia hanya melihat dengan sama-sama, tengok backgroundnya padang pasir, ada pokok kurma, nampak unta 2-3 ekor, lepas tu nampak ada orang lelaki pakai jubah putih. Lepas tu dia sedar daripada tidur, dia pun terus geger satu dunia. Aku semalam mimpi jumpa Nabi. Tak boleh, tidak semudah itu. Orang yang benar-benar jujur dan ikhlas, orang cerdik lah pasal kata dia tak geger kau kan. Dia kalau betul dia mimpi jumpa Nabi, dia tak geger kau kan. Tak geger ni tidak war-war ke, tidak heboh. Ni jumpa Nabi satu dunia tahu. Kalau boleh, no plan, orang ada planet Marikh, kalau ada orang ada planet Marikh pun tahu janji dia jumpa Nabi. Apa pentingnya? Apa perlunya? Tak ada kemaslahatan untuk seseorang tu mewar-warkan soal dia mimpi jumpa Nabi. Tak perlu. Bahkan boleh menimbulkan lebih banyak fitnah. Bagi saya nak nasihatkan kepada para jemaah semua, berhati-hati dengan mana-mana pihak yang suka highlightkan persoalan dia mimpi jumpa Nabi. Berhati-hati. Kita bimbang kalau orang ni ada kepentingan di sebalik. Kita kena nilai betul-betul cerita dia. Takut dia ada motif lain. Dia nak tarik perhatian orang supaya orang fokus pada dia, ikut dia, maka dia highlightkan, dia ketengahkan soal mimpi jumpa Nabi. Sebab orang yang cerdik sebenarnya macam sahabat Nabi,
mereka bukan setakat melihat Nabi keadaan jaga, mungkin selepas Nabi dah wafat, mereka juga bermimpi jumpa Nabi, tapi bukan semua cerita. Baik di sini ada dalam syarah di sini dia kata tidak menyerupaiku, tidak, syaitan tak boleh menyerupaiku, maknanya sesiapa yang betul dia melihat Nabi ya, maka dia akan melihat ala hayatihi wa wasfihi al-ma'ruf, dengan dia punya rupa, bentuk badan dan sifatnya memang dah diketahui. Sahabat okeylah, dia tahulah sebab dia hidup zaman Nabi. Kita tak tahu, kita hanya tahu Nabi berdasarkan riwayat-riwayat hadis, antaranya yang saya sebut tadi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Macam mana kulit Nabi, macam mana ketinggian dia, yang digambarkan macam mana rambut dia. Jadi kalau yang diriwayatkan itu tak sama dengan apa yang kita lihat dalam, yang orang tu dakwa lihat dalam mimpi, kemungkinan besar ini adalah suatu penipuan. Itu bimbang itu. Memang syaitan tak boleh berupa dengan Nabi, tapi dia boleh berupa dengan rupa orang lain, tetapi dia mengaku dia Nabi. Dia mengaku dia Nabi, dia mari dengan rupa orang lain. Itu boleh berlaku. Jadi soal mimpi jumpa Nabi itu berlaku, ada, tapi kena tahqiq, kena pastikan adakah yang dilihat dalam mimpi itu benar-benar Nabi. Kita bimbang persoalan ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu, apa ni kata, kalau orang nego agak, sebagai promosi. Orang nego ni dia pandai, dia kena ada promosi nak tarik pembeli. Awak beli satu, harga dia RM10, tapi kalau awak beli dua, harganya bukan 20, harganya hanya 15. So kita pun beli dua. Begitulah. Kita bimbang orang yang menggunakan helah, kononnya mimpi jumpa Nabi ni sebagai satu cara nak tarik perhatian orang lain. Sebab kita tak ada siapa yang boleh dibawa saksi untuk mengatakan mimpi dia terbenar atau salah. Tak ada siapa, sebab dia seorang. Sebab dia seorang sahaja. Jadi akhir zaman ni hampir-hampirlah mimpi orang beriman ni, Nabi kata di akhir zaman ni mimpi orang beriman menjadi benar. Ya, ada hadis Nabi sebut idzaq tarabaz zaman, bila masa ni semakin singkatlah, maknanya dunia dia dah dekat dengan kiamat, hampir-hampirlah mimpi orang beriman ar-ru'yas salihah itu adalah mimpi yang benar. Tapi tak semestinya mimpi jumpa Nabi, mimpi-mimpi yang lain lah. Kadang-kadang mimpi yang ada kaitan dengan persoalan kehidupan kita. Itu ada perbincangan yang khusus dalam Sahih Bukhari, dalam bab mimpi, boleh rujuk sendirilah. Idzaq tarabaz zaman. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam Cik Baki. Apa ni berkenaan dengan apa ni Ustaz cerita apa ni derma organ badan tadi. Ya. Di barat apa ni seorang pemain muzik derma jantung kepada seorang tiba-tiba yang penerima jantung tadi pandai juga main muzik. Jadi kalau sekiranya penderma tadi seorang bermaksiat lah, tiba-tiba penerima tu seorang yang baik. Jadi adakah dia terikut juga dengan perangai penderma tadi, Ustaz? Itu yang membimbangkan. Atas suatu ihtimal, kemungkinan, ya, kita kata kemungkinan. Sebab tu kena tengok jugalah dalam bab dipanggil naqlul a'dha fil jirahah, pemindahan anggota dalam proses pembedahan. Kalau seseorang tu berhajat kepada dia menggunakan organ orang lain, sebaiknya kalau kita boleh mengambil daripada orang-orang yang baik lah, mana orang yang kita kata bukan orang ahli maksiat, bukan orang yang hidup dengan buat banyak kejahatan. Sebab kita bimbang kalau organ tu datang daripada orang yang begitu, yang buruk tadi, dikhawatiri, itu kebimbangan berdasarkan realiti. Sebab benda ni dah terbukti. Ada kajian dia jadi begitu. Kita bimbang kalau terpindah kepada yang orang yang asalnya baik, tiba-tiba jadi begitu. Jadi benda ni perlu lebih kepada sifat berhati-hati dan beringatlah. Berhati-hati dan beringat. Kalau kita ke hospital kan biasa kita apa-apa jantung siapa-siapa, hati siapa-siapa kita terima je, Ustaz. Taklah dapat mengkaji begitu mendalam. Takkan kita tanya ni jantung siapa ni. Macam tu pula, Ustaz. Iyalah, kalau sampai kepada peringkat kaedah fiqh kata ad-darurat tubihul mahzurat, perkara yang darurat ni sebab melibatkan soal nyawa,
Takkanlah penerima jantung tu nak bersifat pilih memilih pula, dia kata. Dia kata jantung ni siapa asalnya tuan dia, orang Islam ke bukan Islam, orang macam mana, orang rajin ke masjid ke, orang jahat ke baik. Nak pilih-pilih pula dia, orang pandai-pandai pilih pula. Banyak pula ngatunya, banyak pula ngeraknya. Kelantan kata ngerak gitu. Ini bukannya mengada-ngada pula dia ni pula. Jadi tengok keadaan. Kalau boleh dielak, elak. Kalau tak boleh dielak sebab ni melibatkan soal hidup dan mati, maka boleh diambil lah. Cuma kita melihat dalam konteks kalau masih ada pilihan untuk dia mengambil yang terbaik, maka itulah yang terbaik bagi dia. Cuma ginilah biasanya kalau lelaki macam ni, kalau ada orang yang sedia untuk menderma bagi dia, tak tahulah. Sebab kalau jantung tak boleh derma, kalau hati tu dia boleh dia ambil separuh kan, ada derma hati. Tapi jantung ni tak boleh, dia tak boleh dibelah itu. Ataupun derma organ, bukan jantung hati saja, macam ada yang derma organ mata contohnya. Bila meninggal, maka dibawa jenazahnya ke hospital, maka doktor ambillah sebahagian organ dia untuk disimpan. Jadi sesiapa yang memerlukan boleh guna organ itu. Kita melihat ini atas keperluan yang bersifat adakah daruri atau tidak daruri. Wallah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ustaz, jadi kita sambung sikit lagi dari lebar derma organ ni. Jadi begitu juga dengan derma darah Ustaz. Jadi kemungkinan juga dia akan ada kesan jugalah kepada penerima tu Ustaz. Betul. Saya setuju Ustaz Alim, betul. Sebab darah ni bila seseorang yang menerima darah daripada penderma, yalah biasa kalau di hospital doktor hanya melihat dari sudut darah apa, darah A ke darah O ke. Kalau darah tu tak sama, tak boleh nak dimasukkan kepada badan penerima darah. Dia kena tengok juga. Cuma kita melihat dari sudut yang ulama agama kata dari sudut nahiyah yang ma'nawiyah, bukan nahiyah yang hissiyah. Yang darah A, darah apa lagi, darah O itu hissiyah. Kategori darah. Tapi dari segi ma'nawiyah, adakah pemilik darah ni orang macam mana? Adakah orang yang makan harta haram? Itulah macam contoh tadi jugalah, sepuluh tadi juga. Kalau benda tu boleh dielakkan, itu lebih baik. Tapi masalahnya sukar. Saya melihat sukar untuk dielakkan. Sebab bila seseorang penderma darah pergi menderma darah di hospital, tak ada pula petugas, nurse ke misi ke tulis darah ni oleh fulan-fulan sekian, bekerja sekian, orang ni rajin ke masjid, orang ni rajin baca Quran, orang ni memang malas masjid ni malas. Tak ada pula nurse nak tulis macam tu tak. Cuma kalau orang yang berhajat kepada darah orang lain, maknanya dia ni masalah kekurangan darah, sebabnya dia cari ahli keluarga, orang yang dia kenal, yang boleh bantu dia. Orang tu boleh bantu dia. Kata, kamu bolehkah derma darah untuk aku? Aku tahu kamu ni orang baik. Aku kalau boleh tak nak terima darah-darah di hospital sebab aku tak tahu siapa pemilik asal darah tu. Maka itu pilihan yang lebih baik. Kalau kita boleh buat begitulah. Tapi kalau dah sampai peringkat daruri, melibatkan soal hidup dan mati, nak cari waris, nak cari anak beranak, nak cari saing-saing, hok kita nak serupa tadi, ciri-ciri yang baik, menyebabkan kawan ni dah mungkin dia kemalangan, banyak berlaku pendarahan, itu terpaksa guna darah yang dia di hospital walaupun kita tak tahu siapa pemilik asalnya dan kita bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal, selawat kepada Nabi tambahan Sayyidina atau tanpa Sayyidina? Yang afdalnya tanpa Sayyidina. Tanpa lafaz Sayyidina. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa dia beritahu? Dia kata, Nabi tidak akan pilih lafaz selawat yang dia ajar kepada sahabat kecuali an yakhtara ma huwa al-afdal wal ashraf. Kecuali Nabi pilih apa yang utama dan apa yang paling mulia untuk sahabat amalkan. Maka oleh kerana dalam lafaz yang Nabi ajar kepada sahabat seperti kepada Bashir bin Sa'id, kepada Ka'ab bin Ujrah, tak ada penambahan Sayyidina, tak ada kalimah tu, maka Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kata itulah yang Al-Ashraf wal-Afdal. Itu pendapat itu dipegang oleh termasuk Al-Imam Syafi'i. Sesiapa yang buka kitab Al-Um, lafaz selawat yang ditulis Imam Syafi'i tak ada Sayyidina. Ini pendapat yang mengharuskan tu di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhir. Yang mutaakhir yang mengharuskannya.
Baik, wallahu alam, kita berhenti setakat tu dah pukul 8 2 minit dah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan untuk sambungan perbincangan yang berikutnya tentang dua sifat manusia, sifat cinta dunia dan satu sifat cinta akhirat. Insya-Allah semoga Allah Taala memberkati kita semua dan diberi kefahaman lebih baik terhadap ayat-ayatnya dan semoga hidup kita terus diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.